tuan-tuan punya masih lagi password aset tadi, aset alih tadi. Cuma yang saya punya password lain lah. Jangan ikut yang saya punya. Password default dah di-share di chat. Sekejap nanti saya sharekan default password dekat chat. Okay, dia punya flow pun sama juga macam bila pegawai aset masukkan default password tu. Dia sistem akan promptkan untuk tukar password masa mula-mula masuk. Macam contoh dekat sini, kalau untuk tuan-puan punya type aset alih ni. Sebab ni adalah default password yang sekolah-sekolah punya. Ya. Okay. Kalau untuk kata laluan semasa. Form pun tak ada soalan. Ya, boleh dengar suara saya tak? Okay. Untuk pegawai aset punya, masukkan kata laluan semasa tu yang aset alih tu. Tapi sebab kalau saya guna yang lain. So jangan follow yang saya punya. Gunakan yang aset alih tu. Kata laluan baru, pastikan memenuhi syarat-syarat yang dah dinyatakan tu. Yang 4 ke atas, 4 syarat-syarat tu. Tak penuh hijau tak apa. Asalkan penuh syarat-syarat tu dipenuhi. Maka butang kemas kini ni boleh tekan. Sebab selagi dia tak penuhi syarat tu, butang kemas kini tak akan boleh gunalah. Okay, lepas dah tukar password, sistem akan minta pegawai aset untuk isi maklumat basic masing-masing. Ini lah yang saya kata tadi untuk profil pengguna. Macam contoh, email ni pula, pastikan masukkan email yang dah dinyatakan dekat sini. Sama ada email Delima, email MOE atau MOE Edu atau school.moe edu sahaja yang dibenarkan. Yang ni pun kami galakkan untuk masukkan email sendirilah, bukan email sekolah. Mudah untuk kami contact direct kepada pegawai aset. Sebab nanti kalau bagi email sekolah dan kalau saya contact guna email tu mungkin akan sampai pada sekolah lah, tak sampai pada pegawai aset. Okay, kemas kini. Okay, ni kejap Ni paparan awal lepas dah kemas kini ni, lepas dah masuk pun. Yang ni yang saya katakan tadi, dashboard untuk memaparkan jumlah-jumlah aset di sekolah. Yang jumlah aset harta modal adalah jumlah aset yang bernilai 2,000 ke atas, 2,000 dan ke atas. Jumlah aset nilai rendah adalah bawah 2,000. Jumlah aset adalah jumlah bagi kedua-dua aset dan jumlah aset lebihan nanti jika terdapat lebihan aset lah yang kita dah tagging. Okay. Ada yang tak nampak. Saya teruskan Okay, kalau untuk pendaftaran aset, ada dua kaedah yang saya nyatakan macam yang saya nyatakan awal tadi, manual dan Excel. Yang buat masa sekarang tak ada terdapat OCR Okay, untuk pendaftaran aset secara manual ni maksudnya pendaftaran satu persatu aset lah. Sekejap, saya besarkan sikit. Okay, kalau tengok dekat sini ada field-field yang bertanda bintang merah tu atau asterisk merah. Yang ni adalah field yang wajib diisi. Dan yang tak terdapat bintang tu tak wajib diisi lah. Kalau ada maklumat boleh isi. Tak apa saya slowkan. Okay. Kalau untuk pengisian bagi field kategori, subkategori dan jenis aset, kalau tak pasti aset tu adalah berkategori apa, boleh rujuk pada pautan yang dah disediakan dekat atas tu, knowledgebase.treasury.gov.my. Yang ni adalah
paparan yang dah disediakan oleh MOF memang perlu dan wajib dirujuk. Wajib rujuk masa nak buat pendaftaran aset lah. Contoh yang saya buka ni. Kejap. Okey. Contohnya kalau kita nak buat pendaftaran sampan, contohlah. Cari dulu sampan dekat sini. Tekan enter. Dan boleh nampaklah bila dia paparkan kategori dia adalah kenderaan, subkategori dia kenderaan air dan jenis dia adalah sampan. So kita kembali balik dekat skrin pendaftaran. Okey, yang dekat kategori ni macam tadilah kita pilih kenderaan, subkategori kenderaan air dan jenis aset sampan. Okey, buatannya bolehlah kalau nak isi kalau ada maklumat. Contoh saya buat buatan Malaysia. Harga perolehan asal ni boleh type juga. Cuma kalau dekat sini, harga perolehan asal ni yang akan menentukan sama ada aset tu adalah aset nilai rendah atau harta modal. Nanti sistem akan auto generate lah. Dan dia sebagai aset apa. Tarikh perolehan dan tarikh terima, kalau aset tu tak ada surat beranak, maksudnya tak pernah didaftarkan sebelum ni ataupun dia punya maklumat hilang, boleh buat anggaran lah tarikh perolehan dengan tarikh aset tu diterima. Macam contoh kalau untuk tarikh perolehan ni saya buat tahun lepas 1 April 2022 dan tarikh terima adalah 1 April 2023. Tarikh terima ni pentingnya sebab nanti kalau kita daftarkan dia sebagai aset baru, sistem akan janakan nombor siri pendaftaran tu ikut tahun yang terdapat pada tarikh terima. Okey, yang ni pun saya tak isilah sebab tak wajib. Puan, Okey, ya. Apa maksud perbezaan tarikh perolehan dan tarikh terima tu? Tarikh perolehan tu tarikh tarikh aset tu dibuat perolehan. Yang selalunya tarikh ni boleh kalau aset tu dapat daripada PPD, selalunya PPD akan tahulah tarikh perolehan tu. Tarikh terima tu pula tarikh aset tu diterima di sekolah. Okey. Okey. Untuk pendaftaran aset ni ada dua jenis, aset baru dan aset sedia ada. Okey, aset baru ni adalah aset yang baru diterima di sekolah dan aset yang belum pernah didaftarkan guna borang QPA atau maksudnya dia tak ada nombor siri pendaftaran lagi. Senyap ke suara saya dengar kan? Okey. Puan, jelas. Teruskan. Jelas. Aset sedia ada pula adalah aset yang dah ada dekat sekolah dan dah didaftarkan guna borang QPA dan dia dah ada nombor siri pendaftaran. So kalau contoh saya pilih aset sedia ada, nanti pegawai aset perlu masukkanlah nombor siri pendaftaran kat sini yang dah sedia ada. Ni contohnya lah. Okay. Kalau yang ni saya daftarkan sebagai aset baru, nanti nombor siri pendaftaran tu akan dijana oleh sistem. Okey, untuk bahagian penempatan pemeriksaan usia guna dan nilai semasa ni, untuk bahagian sini, kalau yang ni saya nak tekankanlah, kalau isi salah satu lokasi, contoh penempatan ni kita isi lokasi, so tarikh dan nama pegawai penempatan tu perlu diisi. Sebab nanti sistem dia tak akan terima kalau maklumat tu tak lengkap. Sama kalau nak isi, macam ni, kalau nak isi semua, kalau tak nak isi jangan isi langsung. Untuk ni lah, untuk bahagian penempatan, usia guna nilai semasa dengan pindahan pelupusan hapus kira. Dia berbeza dengan pemeriksaan. Pemeriksaan ni kita boleh isi status aset sahajalah. Nak isi pun boleh untuk tarikh dengan nama pemeriksa ni, tapi kalau tak isi tak apa untuk pemeriksaan. Tapi bila kita buat kemas kini nanti, yang tu perlu isi. Okey, saya tekan butang seterusnya dan lepas tu saya mark balik data-data yang kita dah masukkan.
Okey, kalau dah betul dan tekan simpan. Okey, sebab tadi saya masukkan harga perolehan tu dalam ratus je. So dia akan auto pergi ke aset nilai rendah lah. Yang ni adalah nombor siri pendaftaran yang dah dijana oleh sistem. Yang ni yang saya masukkan tadi. Tarikh terima adalah tahun 2023. So dekat sini akan jadi nombor aset bagi tahun 2023 lah. Yang bernombor 1. Ni kalau untuk pendaftaran secara manual. Ada apa-apa soalan tak setakat ni? Yang berkenaan pendaftaran secara manual. Okay. Saya nak bertanya Puan. Ya. Kalau dah tersalah masukkan nombor pendaftaran tu, memang tak boleh edit Kalau buat masa sekarang memang nombor siri pendaftaran tu tidak dibenarkan edit. Sebab kalau contoh kita buat pendaftaran aset baru, nombor siri tu dah dijana oleh sistem. Tapi in case contohnya kalau kami bagi kebenaran untuk edit, macam bila pegawai aset edit, nanti mungkin akan konflik dengan nombor yang dah ada dalam sistem. Contohnya lah. Itu yang tak diberi. Kalau berlaku kesilapan nombor siri pendaftaran tu perlu buat permohonan padam. Nanti saya akan tunjuklah nanti. Okay, thank you. Okay, itu untuk pendaftaran manual. So kalau untuk pendaftaran secara pukal menggunakan Excel, tekan menu Excel tu. Dan boleh nampaklah dekat sini untuk muat turun template manual yang dah disediakan dan untuk tempat untuk muat naik. So kalau untuk pengisian Excel ni wajib gunakan template yang dah disediakan ni sebab template ni dia dah fixkan dengan sistem lah untuk sistem baca. Okay, saya download dulu template ni. Okay. Okay. Kalau boleh nampak dekat sini, template ni dia ada 2 sheet. Sheet yang pertama adalah sheet aset alih, di ruang untuk kita isi data-data aset. Dan sheet kedua adalah metadata. Metadata ni data yang perlu diisi dalam kolom jenis aset. Yang ni nanti saya akan tunjukkan. Okey, kalau nampak dekat sini ada kolom-kolom yang bertanda bintang merah ni kan, asterisk merah ni. Yang ni sama juga konsep dia macam manual tadi. Perlu wajib isi yang bertanda merah. Kalau dekat sini boleh nampak dia tulis nombor siri pendaftaran tu biarkan kosong kalau aset baru sebab sistem akan auto generate lah. Kalau aset sedia ada, pegawai aset perlu isikan nombor siri pendaftaran dekat sini. Yang saya masukkan dekat kolom jenis aset ni, kalau nak isi kolom jenis aset tu perlu ikut perlu ikut sama seperti apa yang dah diletakkan dekat metadata ni lah. Metadata ni dia ikut yang dekat knowledge base treasury tu, ayat yang sama, ejaan yang sama. So contoh kalau saya tunjukkan cara mudah lah kalau nak cari meja pelajar contohnya lah. Tekan find. Dan type dekat sini meja pelajar. Dan tekan find next. Yang ni akan keluar terus lah meja pelajar dekat list ni. Lepas tu copy paste meja pelajar ni. Okay, copy meja pelajar dan masukkan dekat kolom jenis aset ni. Lambat sikit. Okay, yang saya masukkan dengan pengisian secara pukal tu, kiranya pegawai aset boleh drag sampai ke bawah lah kalau contoh nak daftarkan 20 meja pelajar ke. Sama juga dengan harga perolehan. Type je dekat sini dan drag sampai bawah. Okay, untuk kolom tarikh-tarikh, contoh tarikh perolehan, tarikh terima dan ada lagi tarikh-tarikh penerimaan kat belakang tu,
pastikan pengisian tu ikut sebiji format yang dah dinyatakan dekat sini. dd/mm/YYYY. Kalau tak ikut, memang sistem pun takkan baca. Even tulis dd.mm.yyyy pun sama. Dia still salah. Kena tukar kepada slash lah. Dan kalau boleh, kalau tengok dekat sini kan, format yang asal ni, format kolom ni adalah text. Kalau boleh jangan tukar format tu, biarkan dia dalam teks, jangan tukar kepada date. Sebab bila sistem baca, dia baca teks, dia tukar date tu dekat sistem. So bila kita tukar awal date, dia akan konflik lah dekat sistem dan sistem pun tak boleh nak baca. Yang ni ada antara aduan yang saya terima lah bila saya semak balik. So jangan tukar format yang dekat sini. Tarikh perolehan, tarikh terima, kod sekolah pun wajib isi. Dan untuk tarikh penempatan, pemeriksaan pun sama. Yang kolom-kolom yang berkaitan tarikh tu semua sama je format dia. Jangan tukarlah. Lepas tu dekat sini prinsip dia pun sama juga macam manual tadi. Penempatan tu kalau isi salah satu kolom, wajib isi semua. Macam contoh isi tarikh, so lokasi dan nama pegawai pun wajib diisi. Pemeriksaan tak apa. Kalau nak isi status ni sedang digunakan, isi status sahaja pun tak apa. Ataupun kalau tak isi, sistem akan automatik anggap dia sebagai sedang digunakan. Aset tu akan disimpan sebagai berstatus sedang digunakan lah. Yang ni pun sama, boleh drag sampai ke bawah. Tarikh usia guna nilai semasa, pindahan pelupusan pun sama. Kalau isi salah satu, kena isi semua. Kalau tak, jangan isi. Okay, saya tunjukkan, saya sharekan yang saya dah isi siap-siap lah. Okay, ni Excel bagi pendaftaran untuk aset baru. Yang ni saya dah isikan siap-siap. Saya kosongkan nombor siri pendaftaran. Saya kosongkan nombor siri pendaftaran dan jenis aset tu saya dah copy siap-siap daripada metadata, audio player and recorder. Okay, yang ni dalam 50 aset. Okay, lupa nak maklumkan kalau untuk pendaftaran secara bukan ni dicadangkan daftar dalam 50 ke 100 aset lah. Jangan banyak-banyak sebab sistem dia akan baca baris by baris aset tu. Makin banyak, makin lama lah dia akan jadi loading. Sebab sekarang penggunaan sistem tu tinggi, saya rasa semua pun akan faham masalah ni sebab pernah ni. Dan memang tu kita punya kekangan lah. Okay, kalau untuk harga perolehan ni, saya jadikan dia atas 2,000, so dia akan jadi harta modal. Tarikh pun saya dah masukkan ikut format kod sekolah. Dan ni saya isikan siap-siap dia punya penempatan dan status pemeriksaan. Okay, saya cuba upload yang ni. Dekat sini, pilih dia sebagai aset baru. Dan dekat bawah ni pilih dokumen yang saya dah ni tadi. Sekejap. Pilih dokumen aset baru perak dan muat naik. Yang ni pun kalau berjaya dia akan keluar mesej berjaya, dan kalau tak berjaya mohonlah untuk pegawai aset semak balik kalau ada kesilapan masa pengisian tadi macam yang saya cakap tadi. Dan kalau dah semak semua dah sepatutnya betul tapi masih tak berjaya, okey, yang tu buat aduan pada kami lah. Nanti kami akan semak kalau in case terdapat masalah teknikal di sistem. Okey, kalau yang ni saya semua sukses. Kalau nak semak tengok balik dekat dashboard dah masuk jumlah aset harta modal sebanyak 50. Yang bernilai rendah tu yang kita dah daftarkan tadi, sampan satu. Okay, so kalau buka dekat senarai aset harta modal, boleh nampak yang kita masukkan tadi. So sorting dia dekat sini. Sekejap, tekan anak panah yang atas tu.
Kalau nak buat cross check lah. Okay, yang ni dah masukkan 1 sampai 50. Nanti boleh buat next dekat sini. Okay, tu kalau untuk pendaftaran aset. Tu adalah aset baru. Sama juga macam untuk aset sedia ada. Beza dia, kita just isikan nombor siri pendaftaran tu je lah. Contoh dekat sini saya dah isikan nombor siri pendaftaran kalau untuk pendaftaran bagi aset sedia ada. And then untuk aset ni juga, kita boleh, suara saya tak dengar ke? Ni. Okey, jelas. Teruskan. Okay. Teruskan je, Pak. Okay, kalau untuk pendaftaran aset ni, boleh gabungkan aset yang lain pun, jenis aset yang lain. Macam contoh ni saya gabungkan TV box dengan tube sealer. Kalau cuma jangan gabungkan aset baru dan aset sedia ada. Sebab tadi kan yang dekat skrin tu kan kita kena pilih kan sama ada kita nak daftarkan sedia ada atau baru. So jangan gabungkan. Tapi gabung jenis aset boleh. Okay, tu kalau untuk pendaftaran secara Excel lah, Excel dengan manual. Dan kalau untuk yang saya cakap tadi kemas kini, ini lah nampak sikit. Untuk kemas kini, kalau ada terdapat kesilapan masa pengisian data, tekan pada tindakan tu dan pilih kemas kini. Okay, untuk makluman lah, kalau buat masa sekarang, kami open kemas kini kepada semua field kecuali nombor siri pendaftaran. Kalau ikutkan, bahagian ni perlu buat permohonan kalau nak buat kemas kini. Dia sama macam permohonan padam lah, sebab sini sepatutnya tak boleh diubah. Tapi sebab sekarang penggunaan sistem masih baru dan memang akan berlaku banyak kesilapan lah masa mendaftar. So kami open dulu kemas kini bagi field ni. Ni contohnya macam saya nak ubah harga dia silap. Harga dia sepatutnya 1,000 lah. Okay. Kalau saya tukar dia kepada 1,000 dan nombor siri pendaftaran dia memang tak boleh nak ubah kalau terdapat kesilapan. Contohnya kesilapan tu, nombor siri pendaftaran tadi kan saya daftar sebagai aset baru. So dia generate tahun 2023 daripada tarikh terima. Tapi sebenarnya tarikh terima tu tahun 2022. So kita boleh ubah sini tapi kita tak boleh ubah nombor siri pendaftaran kan. So yang tu kena buat permohonan padam. Okay, yang ni pun sama macam yang saya cakap tadi. Bila kita buat kemas kini, kita kena isilah tarikh ni sebab kita dah kemas kini. Sedang digunakan hari ni nama pemeriksa Ahmad Hakim. Okay, dan kemas kini. Okay, dah nampak dia punya aset harga perolehan bertukar. Okay, jap. Lupa lagi saya nak tunjuk. Kalau yang tadi ada yang saya maklumkan aset lebihan kan. Yang aset lebihan ni tagging dia adalah dekat sini. Dia sama juga dengan sekolah PTJ. Contohnya saya sebagai sekolah PTJ. Sekolah PTJ sekarang masih menggunakan SPPA. So tak perlu daftar kedua sistem. Hanya satu sistem je. Nanti kami akan tarik data daripada SPPA. Cuma tugas sekolah SPPA kalau berlaku lebihan aset. Contohnya aset tu berlebihan di sekolah. Ada lebihan dan aset tu memang tak digunakan. Masa exam pun tak guna. So pilih contoh macam sampan ni dia adalah aset lebihan. Buat tagging dekat sini saja. Itu je tugas untuk sekolah PTJ. Sama juga pusat kos lah kalau sampan ni sebagai aset lebihan. So tagging dia sebagai status lebihan dan kemas kini. Okay, yang ni dia dah bertanda aset lebihan lah. Okay, itu kalau untuk kemas kini. Dan kalau untuk permohonan padam, contohnya yang tadi kan saya maklumkan dia sepatutnya tarikh terima dia tahun 2022. Tapi kita dah tersilap daftar sebagai 2023. Nombor siri pendaftaran tak boleh ubah.
So kita buat permohonan padam. Tekan dekat tindakan tu, pilih permohonan padam. Dan dekat sini permohonan ni akan sampai dekat BPA lah. Nanti BPA akan decide sama ada nak terima atau tolak permohonan tu. Macam contoh ni, isikan sebab permohonan, macam saya cakap, silap nombor siri pendaftaran dan hantar. Permohonan ni akan sampai pada BPA. Kalau kita nak semak, kita tengok dekat menu kemas kini atau padam. Okay. Kalau nampak, sekejap Okay, kalau nampak dekat sini, permohonan padam ni masih berstatus pending. So ini maksudnya BPA masih belum buat tindakan apa-apalah, sama ada approve atau reject. So kalau dia terima, status permohonan ni akan berubah menjadi approve. Barulah pegawai aset boleh tekan butang padam dekat tindakan tu. Barulah padam ni akan enable, boleh ditekan. Selagi dia tak bertukar kepada approve, tak boleh tekan. Ataupun rejected, tak boleh tekan. Dan kalau dia dah approve, tekan padam, status ni akan bertukar menjadi complete lah. Maksudnya aset tu dah pernah dipadam. Okay, itu kalau untuk permohonan padam. Okay. Kalau untuk penjanaan borang QPA, macam contoh ni saya nak janakan satu borang QPA ni kan. Tekan pada tindakan di titik 3 tu. Kita boleh pilih direct sama ada nak muat turun QPA direct ataupun kita nak tengok dulu betul tak ni maklumat yang kita nak jana. Contoh ni saya tengok dia punya nombor siri pendaftaran adalah yang ke-11. Aset yang ke-11. Dan dekat sini boleh buat muat turun QPA. Okey, sebab tadi rasa ada yang masalah teknikal tu, jap dia lambat. Okey, dah boleh dah. Okey. Yang ni borang QPA yang dah di-upload sebab tadi saya downloadkan harta modal. So dia akan keluar QPA 3 lah. Yang ni maklumat yang kita dah masukkan tadi. Dia akan jana dalam bentuk macam ni. Yang ni untuk penjanaan borang QPA. Okey. Kalau setakat penggunaan sistem ni setakat tu sajalah. Cuma saya nak tekankanlah kalau untuk pendaftaran aset ni, pastikan aset tu wujud dulu secara fizikal dekat sekolah dan dalam keadaan yang boleh digunakan lah. Kalau aset tu dalam proses pelupusan ataupun rosak ataupun memang tak wujud dekat sekolah, hanya ada borang QPA saja, yang tu tak perlu didaftarkan dalam sistem ni. Dan satu lagi, daftarkan aset yang di bawah peruntukan OS 35 dan sumbangan Puan Satminda. Betul tak? Kalau OS 42 tak perlu didaftarkan. Ya, betul. Puan? Aset sumbangan juga kena daftar.